Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kehidupan yang panjang sehingga ke saat ini dapat bertemu dan berada di bulan Sayyidus Syuhur, penghulu bagi segala bulan, yang merupakan hadiah hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kemuliaannya, siangnya, malamnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufiratis syayatin." Apabila tiba bulan Ramadan, 7 hari lah ada, 6 noh, 7, masuk saja kita malam awal Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Kerana kemuliaan Ramadan, kerana pemurahnya Allah kepada kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pintu pun tak tutup, buka semua. Bulan lain tak dibuka. Dan wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi menyarankan kita bulan Ramadan ni banyak minta syurga ke Allah. Banyak kita minta jauh daripada neraka. Dengan doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, nas'aluka, kami memohon kepada Engkau, kami minta kepada Engkau ya Allah, syurga Engkau, minta syurga. Dan jauhkanlah kami daripada neraka. Nabi suruh kita banyak minta syurga. Sebab apa? Kita minta di saat pintu-pintu syurga dibuka. Minta. Sebab tu imam membulan puasa dia kira doa ni, mayang fardu, mayang tarawih. Lepas 2 rakaat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lepas 2 rakaat dia ulang lagi. Malu-malu jangan ada komen pula kata apa tu imam ni. Tak ada doa lain, kira ulang hatu. Memang Nabi suruh buat lagu tu. Sebab Allah buka pintu syurga, Allah nak bagi umat-umat Nabi Muhammad dengan ibadah pada bulan itu, mereka dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja dalam sembahyang, di luar sembahyang pun banyak sunat kita minta. Pergi balik kuliah dalam duduk jalan, tak nak sampai ke pondok, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan? Kan nak sembang apa dah? Kau kan nak sembang ni, hampa nak masak apa petang ni, kami nak buat seri muka. Tak ada, semua orang masak lah. Kita banyak saja berdoa, minta kepada Allah. Sepenuh masa nak tidur, bangun tidur,
minta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kemuliaan Ramadan. Wa futihat abwabul jannah, maksudnya Allah buka pintu-pintu syurga ni dengan amalan-amalan kita, puasa di siang hari, ibadah di waktu malam, dan segala ketaatan yang kita buat dalam bulan ni, dia mempermudahkan kita untuk menuju ke syurga Allah. Ni Allah nak bagi dia buka. Dan satu lagi, Allah tolong pula kita untuk dapat syurga Allah ni. Sambung hadis tu Nabi kata, wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, dan ditambat, diikat iblis dan syaitan. Apa kena mengenal dengan syurga ni? Dengan ikat syaitan. Tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, yang duk ganggu kita nak buat amalan nak masuk syurga ni, binatang ni lah, asyayatin. Yang duk hasut kita supaya buat perkara nak boleh kita masuk neraka pun, binatang ni juga, iaitu syaitan. Yang mengeluarkan manusia yang sudah berada dalam syurga keluar pun, binatang ni juga, syaitan, iblis. Ni kelompok mereka lah, ni orang adik mereka. Kita tengok Nabi Allah Adam alaihi salam dan Sayyidatina Hawa radhiyallahu anha berada di dalam syurga seronok, penuh dengan nikmat, makan, minum, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Cuma Allah minta satu je, wala taqraba hazihi syajarah. Kamu berdua, tu Adam, tu Hawa, makanlah apa dan tak dalam syurga ni, mintalah. Cuma satu pokok ni jangan dekat, jangan makan buah dia. Tu hal lain bagi. Kemudian iblis waktu tu berada di situ juga, di syurga, syaitan. Dia duk cari jalan macam mana nak bagi tu Hawa, tu Adam ni makan juga buah. Jahatnya mereka, supaya melakukan kemurkaan Allah. Mula-mula syaitan iblis ni dia pergi pujuk Nabi Allah Adam alaihi salam. Pujuk tu Adam kata tak boleh, ni perintah Allah, tak boleh langgar. Allah larang mendekati pokok ni. Pujuk, tak boleh juga. Hebat. Yang kata tu Hawa ni, dia tak mudah dipujuk. Sampailah tu Hawa lah tu Adam. Sampailah tu Adam ada lah baru tu. Dia payah sikit lah nak pujuk kan. Kalau tak kena gaya. Kemudian iblis pula fikir tak jalan tu Adam ni nak buat macam mana dia boleh. Dia pergi kat tu Hawa, pujuk, rayu Hawa ni kan, makanlah buah ni, rasa sedap dah. Hak lain kita makan dah sedap dalam syurga ni. Hak ni tu Hawa kata tak boleh, Tuhan murka, Tuhan marah. Kalau Tuhan marah pun apa salahnya, kita duduk dalam syurga dah, kalau apa. Dia pujuk, pandai ayat dia pujuk. Last sekali tu Hawa pun termakan pujuk. Sampailah tu Hawa hak duk ada Allah pun mudah dipujuk. Makan pujuk sedap-sedap sampai Lombok lah, sampai Bangladesh lah, sampai mana lah. Dia mudah pujuk. Jadi tu fitrah lah. Bila tu Adam terpengaruh dengan pujukan syaitan, tu Hawa, lalu Hawa pun pula dia pujuk pula tu Adam. Dia ajak tu Adam, mai bang Adam, kita rasa tak apa, kita duduk dalam syurga lah, nak pergi ke mana. Pujuk tu Adam yang tadi iblis tak boleh pengaruh dia, tak boleh pujuk dia, mai dengan tu Hawa dia lembek tegak. Tu ada lawan tu. Tadi fitrah dah kan.
Oh, kadang-kadang tu guru saus, obat, sahabat kuih. Main dengan bini tak bayar. Kan ahli silat panglima dendang merah. Dia tepuk tanah, bergegang tanah, balik rumah melokok. Ada apa dia tak tahu lah kan. Ada fitrah dah, adalah hikmah dia, Allah Ta'ala bagi begitu. Jadi terpengaruh makanlah mereka. Itu dia menjadi asbab terkeluarnya Nabi Allah Adam dan Sayyidina Hawa daripada syurga Allah. Allah nak menzahirkan kebesaran dia lah. Lahir zuriat-zuriat Adam dan Hawa. Ada yang beriman, ada yang tak beriman, ada yang ke syurga, ada yang ke neraka. Jadi terzahirlah keadilan Allah. Kisah berlaku Adam, Hawa, Iblis itu hanya asbab. Itulah. Saya teringat dulu ada untuk cerita, dulu cerita dia pun ambil hadis mana pun tak tahu kisah tu Adam, Hawa. Ada lagi sambung dia tu lain dah saya cerita tadi. Bila tu Adam makan dalam keadaan tak seronok, takut nak telan buah tu. Cuma nak jaga tu Hawa, hati dia aja duk ni. Kan? Bukan takut kat tu Hawa, tak takut. Saja nak hormat je. Tak mau hinggap. Tu Adam ni jangan kata tu Adam takut kat bini dah. Tu Adam mana pun tu. Cuma tak mau jadi reyuh, malu kat orang. Jadi tu Adam pun makan. Nak telan tak lepas, duk teringat tu halang. Kan? Duk teringat tu halang, tak lepas. Lah kali sampai tang ni duduk kokok, tak boleh lekat. Pergi keluar dah ni. Hak ni cerita ni memang mana tak tahu. Tu Hawa tak ada fikir apa, telan terus. Telan tubuh 2 biji sampai keluar dah. Ni cerita boleh dengar, ayat percaya jangan. Tak tahu hadis mana, riwayat mana. Dulu lah orang cerita. Tak ada lah. Yang pentingnya yang kita nak faham di sini, kenapa Adam dan Hawa terkeluar daripada syurga Allah? Ini adalah kerana perancangan musuh tradisi orang-orang yang beriman. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi bila tu Adam keluar, tu Hawa keluar, Iblis pun keluar. Dia berhenti Zat. Dia minta permit, minta kebenaran ke Allah lah dah. Dalam duduk jalan dia keluar. Dia kata, ya Allah, engkau usir aku daripada syurga pun tak apa. Cuma aku nak minta satu, ya Allah. Minta apa? La ughwiyannan nasi ajma'in. Aku nak ganggu, nak kacau manusia ni semua sekali. Allah kata kalau semua sekali, aku tak benarkan. Okey, last kali kata Iblis, tak apalah, tak boleh semua. Aku akan ganggu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang aku tak boleh ganggu, kacau ialah hamba-hamba engkau yang ikhlas dalam ibadah mereka. Ini tak payah. Jadi mainlah dia. Maka kerja dia, apa dia? Nak menghasut manusia supaya jangan boleh masuk syurga kembali. Kan? Setelah diusir Adam dan Hawa. Dengan macam-macam perancangan dia. Macam-macam. Antaranya kata Nabi, dihias apa yang diharamkan oleh Allah supaya kita nampak seronok, indah. Ini kerja Iblis. Dan dihias segala yang halal supaya kita nampak tak seronok, tak syok. Dia jadi begitu. Contohlah, kita ambil bab haram halal, bab sosial. Laki-laki, perempuan. Bila saat yang paling seronok? Agak-agaklah dengan pengalaman kita lepas-lepas kan. Yang seronok bila? Masa haram. Kan? Masa berkawan, masa bertunang, Allah, waktu ni lah, masa haram lah. Kan? Mereka ni tak tahu apa
Ni hak banyak pengalaman ni, belah kanan ni. Masa tu lah, kalau biar kat mereka 4 hari 4 malam dia boleh sembang. Sembang tak habis-habis. Hantar anak dara ni pergi mengaji sekolah asrama 2-3-4 tahun. Balik rumah cuti, mak dia bermalam-malam tengok dia buat apa lah nak dara aku ni. Tengah-tengah malam lalu tidur lewat, baca buku ke ibadat, buka tengok bilik anak dia bercahaya muka. Alhamdulillah, terapa pikat laki dia, oi tak silap lah kita hantar anak mengaji sekolah agama. Malam-malam muka bercahaya. Wahai percaya hak ni. Dia duduk tengok. Kan? Dia seronok tu bila waktu haram. Tak cukup hari yang punya nak bersembang. Zaman saya dulu seorang, mana ada benda ni. Buku Posmen, ligan posmen. Buka sorak, berkepui bedak turun. Ada satu pantun ujung kali kan. Pecah kaca, pecahlah gelas. Lepas baca harap balas. Tu pantun dulu lah. Seronok baca tu tak tahu berapa kali khatam. Bila ni waktu haram, bila mai halal dah nikah, Allah, jangan nak sembang pun tak mau. Patah tegak sepatah dia jadi duduk. Kalau naik kereta daripada Bandar Baru nak pergi Kuala Lumpur, 2 patah. Satu dekat Bukit Merah. Orang tidak nak terkejin je. Lepas tu senyap pula kan. Sampai dekat Beherang, lembu bang, lembu. Kan banyak pelda orang tu, lembu ni. Sampai Kuala Lumpur nak terkejin dengan lembu. Waktu haram dulu lah. Ni iblis, dihias waktu haram tu bagi seronok. Bagi elok. Orang pakat kata, hang tengok elok ke? Kami tengok semua ke hitam. Dah, dia kata tengok elok. Iblis dia hias kan. Hiasan iblis. Bila iblis dah halal, dia buang hiasan tu, tu baru ketahuan. Baru ketahuan. Tu hak baru original punya. Masa dulu kata istajuh beza lah 99% dekat nak sama dengan ni lopa jemput. Dia lagu tu lah kerja iblis kan. Waktu haram. Tengok naik mutu pun lagu tu. Kan? Waktu berkawan, waktu bercinta apa semua ni, Allah. Honda Cup tu kalau boleh dua-dua nak duduk laraga. Iblis punya dia tu. Mai dah halai kahwin, Allah, naik mutu dah, laki bini macam batu nisan. Nak pergi pekan hari. Kan? Yang tu laki ni duduk ujung seat ujung. Perut dia lepas tu laga. Dia kata, kan naikkan orang tengah hari dah, nak pergi dah. Bini dia kata, orang naik lama dah. Tak berasa. Orang dia tengok nak berasa mana duduk ujung kali. Dulu rapat dia tu. Masalah. Lepas tu tak apalah. Pegang kuat nak jalan dah. Kuat dah. Kuat lagi. Kuat dah. Hang pegang apa? Pegang besi carrier belakang. Tuan-tuan, pandai iblis, pandai. Kan? Dia hias waktu haram, waktu halal. Dia hias segala yang baik supaya kita nampak tak seronok. Dan dia hias segala yang tak baik supaya kita jadi seronok ghalib gitu. Kita pergi cari kawan-kawan yang tak pernah pergi masjid, surau apa semua kan. Kita tanya dia, hang tengok surau dengan pasar malam hak mana syok? Dia akan kata pasar malam dah syok, surau ke ada apa? Tak ada macam-macam. Tapi bila mari Ramadan, iza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, wa sufidati syayatin,
Allah tambat iblis dan syaitan. Dia tak boleh nak hias dah, nak ganggu kita, nak tipu kita tak boleh. Apa jadi? Dia tak boleh nak hias dah, surau bagi kita nampak tak syok, masjid bagi nampak tak seronok. Pergi tengok setiap malam masjid, sengit masjid bulan besar. Bulan lain tercunggit. Tinggal imam dengan jawatan kuasa tu pun mujuk jadi jawatan kuasa. Tidak ada pun tak ada. Tapi mai Ramadan dia boleh mai. Ni Allah bantu kita dengan Allah ikat iblis dan syaitan sebab Allah nak bagi syurga kepada umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh mai. Hak tak pernah mai lama pun dia mai balik. Masuk pintu tu. Tak tahu nampak kawan dia masuk pintu ni seorang lagi. Dia kata pasal kenal ni Ibrahim. Ligan pergi nak peluk Ibrahim. Ibrahim kata tak boleh. SOP. Aku nak peluk juga. Lama tak jumpa. Last kali aku jumpa tarawih tahun lepas. Lepas tu pakai tak mai. Allah tolong kita. Rasa terpanggil kita nak hadir sembahyang jemaah tarawih. Rasa rugi kita bila bulan lain tinggal jemaah hak wajib pun tak rasa rugi. Tapi mai Ramadan ni nampak. Maksudnya bukanlah saya nak katakan siapa, nak abang Allah sedang tolong kita, nak bagi syurga kepada kita. Dengan Allah Ta'ala ikat tamat syaitan. Begitu juga baca Quran. Bulan lain ke nak khatam lah, sekali pun payah sebulan kan. Mai Ramadan dia lawarih. Hang berapa juzuk dah dia? Baru 3 hari. Dia kata ada 3. Kami sambil-sambil ada 15 dah. Pakat berlawan. Pasal apa? Allah tolong kita dengan Allah tamat. Wa syufidati syayatin. Ditambat iblis dan syaitan. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Amalan-amalan nak bawa kepada syurga ni kita boleh buat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah dan tak rasa susah. Bagaimana yang dinyatakan oleh hadis-hadis Nabi SAW, banyak lagi tentang kehebatan yang ada Ramadan. Kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga merindui. Mustaqatun makna merindui. Syurga itu merindui ila arba'ati nafarin, kepada 4 orang. Kita tentulah wala puasa ni, kita nak syurga, kita nak syurga rindu kita. Dan kita juga merindui syurga Allah. Siapakah 4 orang yang dirindui oleh syurga? Kata Nabi, hadis daripada Ibnu Abbas. 1, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Syurga rindu kat kita. Baca Quran kan. Firman Allah, kalam yang paling mulia, kalam yang paling tepat. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Allah. Kita berkawan dengan Quran. Bulan Ramadan ini lagi pula, Ramadan ni bulan Al-Quran. Syahrul Quran, dipanggil juga Syahrul Ramadan, dipanggil juga Syahrul Quran. Sebab diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi seolah-olah Quran ni dia tuan bulan Ramadan. Semayang tuan bulan Rejab. Diperdukan dalam bulan Rejab, Isra Mi'raj kan. Jadi bila kita duduk dalam bulan Ramadan tak baca Quran, rasanya macamlah kita duduk rumah kawan orang, masa-masa puan mula beruduk apa-apa hari-hari, makan, minum, tidur, bangkit apa semua, tapi tuan rumah tak jumpa. Dia jadi lebih kurang betul lah. Duduklah bulan Ramadan tak baca Quran, macamlah kita pergi rumah seseorang, kita tak jumpa tuan dia. Makan habis laksa dia, bihun dia, apa semua, tapi tuan rumah jumpa. Pergi makan kenduri, bubur nasi minyak, masak merah ayam, lepas tu dengan air asam tambah lagi.
Habis benda tu bubuh laksa pula. Duk saat pergi turun sikit, pergi terapa apa balik pula. Pergi habis semua, tak tahu balik ke tu. Tuan rumah dia tengok kok jauh, dia kata haram kot dia ni. Aku dia tak pernah jumpa. Jadi bila korang lagu tu lagu, kita ni bila duduk dalam bulan Ramadan tapi tak membaca Al-Quran. Tak baca Al-Quran, macamlah pergi rumah orang tak jumpa tuan dia. Baca, no, tuan-tuan, anak-anak ni memang mereka hamalatul Quran. Orang yang membawa Al-Quran, kita ni baca. Tak mampu baca sampai nak khatam, bacalah. Hasil baca, tak khatam tak boleh. Tak disyaratkan kena khatam Quran. Yang Nabi suruh baca. Di sini disebut talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Syurga rindu ke dia. Kita tak mampu. Ustaz, dulu mengaji lah, belajar Quran ni takkan. Apa nama satu juzuk kot. Juzuk apa maklum? Juzuk alif pelang. Alif pelang ya bang. Bacalah takkan mana boleh. Kita lepas-lepas benda tu, habis tu juzuk, Tok Guru mati. Lepas tu orang tua suruh nikah. Alhamdulillah tak boleh baca apa dah. Takkan juzuk tu, baca tu. Ulang. Tak semestinya khatam. Kalau boleh khatam tu baguslah. Kan? Tak mampu juga, bacalah mana-mana ayat Al-Quran yang kita confirm, faham dan betul kita baca. Mana tak apa ayat lazim pendek-pendek tu tak apa. Saya teringat satu peristiwa tuan-tuan berlaku antara Nabi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah ni selalu malam-malam bila nak tidur, dia selalu bergurau dengan isteri dia, dengan Aisyah. Ini sunnah. Jangan duk kelai masa nak tidur. Nak kelai lelaki bini sebelum lohok. Lepas lohok yang nak kelai dah. Tak elok orang kata orang kata. Nabi dia melawak bergurau. Satu malam Rasulullah kata ke Aisyah, engkau khatam Quran sebelum tidur. Ibu gurau tapi dia betul lah Rasulullah melawak. Khatamlah Quran wahai Aisyah sebelum tidur. Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Yang taat, yang patuh pada Nabi, pada Allah. Dia kan kira apa? Dia kira nak baca. Kan nak tanya banyak apa? Kalau lagu Jah Seradang. Kat Jah Seradang ni lah kalau lelaki dia kata, hang khatam dulu Quran baru tidur. Dia jawab berkepui. Ingat senang nak habis 30 juzuk, bila nak habis 1 juzuk pun jenuh, yang dia tidur elok, kita tak lena sampai subuh, buru-buru beletak bagi. Tapi Sayyidatina Aisyah dia kira nak baca. Nabi kata dah, kata apa no? Baca olehmu suratul Ikhlas 3 kali sebelum tidur, seolah-olah engkau khatam Al-Quran. Ini kelebihan surah Ikhlas. Dan bila-bila pun kita nak tidur baca suratul Ikhlas 3 kali. Jadi saya nak abang lah kok ada siapa-siapa yang tak mampu baca Quran, masih duduk belajar, mau duduk kenal huruf apa semua, tapi surah-surah lazim pendek-pendek ni kita hafal kan. Baca. Kalau boleh surah Ikhlas, baca banyak-banyak surah Ikhlas. Pegang tasbih, hari ni nak baca 1000 kali surah Ikhlas. Tak boleh surah Ikhlas, baca surah Qul Huwallah. Yang ni senang sikit. Nak tak senang lagi, baca surah Qul Hu. Dia ni. Yang tu lah kan, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca banyak-banyak, ulang bagi sesiapa yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan sempurna. Daripada kita tak baca langsung ayat-ayat Allah. Kita nak kita di bulan Ramadan ini syurga rindu kepada kita. Rindu makna dia duk tunggu kita, Kita pun merindui dia. Kan? Kita pun rindu dia. Satu, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang memelihara lidah. Syurga tu rindu. Nak bercakap, dia fikir 8 kali, bukan dekat 2 kali. Aku nak bercakap ni elok ke tak tahu.
Ni aku nak sebut ni orang berasa. Lagu mana orang berasa kalau aku sebut ni? Dia dulu berasa ni orang ni, no, syurga rindu kat dia. Bukan jadi cakap ikut dan, no. Elok kata elok dia tak kira tu. Nabi kata falyaqul khairan aw liyasmut. Nak bercakaplah yang baik-baik. Tak ada benda yang baik kita nak bercakap, aw liyasmut, diam. Terus bercakap tu. Kalau cakap pastikan ada elok. Elok, no, baik. Dengan sampai tak tahu tajuk apa pasang, tak tahu tajuk apa nak cakap. Dia keluar juga berhimpun. Pada satu pondok dia panggil kawan umai, sembang bab muda-muda dulu, bab apa semua. Lepas tu dia mula nak mengata kat orang. Jadi rugi kita. Jadilah kita orang yang syurga rindu kepada kita. Siapa? Satu, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga kata-kata, melihara kata-kata. Dan yang ketiga, wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Orang yang suka bagi makan orang yang lapar, pemurah, menjamu. Lebih lagi bulan Ramadan, Allah pahalanya cukup besar, no? Nabi kata siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, yang ni berbuka lah, bukan tengah hari, no? Allah beri pahala kat dia sebagaimana orang yang berpuasa tu dapat, dengan tidak mengurangkan pahalanya. Kita bagi makan orang buka puasa seorang hari tu kita dapat 2 pahala puasa. Pahala kita dengan pahala dia tak kurang ada. Kita sponsor 10 orang buka puasa, hari itu kita dapat 11 orang punya puasa, termasuk kita. Cuma jangan silap faham, no, ni makcik-makcik ni pun semua tuan duit banyak. Ni dia kata, Ustaz, hari ni makcik nak bagi makan semua orang, pastikan 30 orang, jangan kurang pada 30 orang, 30 orang. Lebih tak apa. Sampai nak buka, dia pun merah, letak nasi apa bagi orang makan apa semua. Sampai cukup jam, dia kata, okey tuan-tuan, sila berbuka. Boleh dah. Tuan rumah ni kata. Semua orang makan. Yang dia duduk jalan, tengok. Orang tanya, makcik tak buka besar ke? Dia kata, makcik tak besar. Hari tu, bagi makan hampa 30 orang lebih dah sebulan dah. Sumpah aku puasa sebulan, aku tak payah puasa. Hak ni makcik bahlul nama dia. Abang ni kelebihan, pahala dah dapat, bukan senang. Dan yang lebih penting, syurga merindui orang ni, iaitu orang yang mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Berapa dah? 3. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. 4 golongan ni syurga rindu kat kita. Buat tuan-tuan, jangan tak buat langsung, tapi yang satu dah tentu ada. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Saya ulang balik, syurga merindui 4 orang ataupun 4 golongan. Satu, orang yang talil Quran, yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, syurga rindu orang yang menjaga kata-kata. Yang ketiga, wa mat'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi dan Ibnu Abbas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang berada di saat yang hebat ni. Ada riwayat yang lain, Nabi menyatakan, inna fil jannati babun, sesungguhnya pada syurga itu ada satu pintu. Syurga banyak pintu kan, tapi ada satu pintu ni, yuqalu lahu ar-rayyan, dipanggil pintu ini
Pintu syurga ni nama dia Ar-Rayyan. Pintu syurga ni nama Ar-Rayyan. Saya biasa pergi rumah satu kawan. Rumah dia ni banyak pintu. Tu banyak banglo, banyak pintu. Pintu hak depan hak besar tu dia tulis Ar-Rayyan. Saya tanya, apa sebab buat ni? Dia kata, aku nak ingatkan diri ni nak syurga Ar-Rayyan. Nak menunjukkan dia teringin nak masuk pintu syurga Ar-Rayyan. No? Bagus juga. Pintu-pintu asrama, pintu pondok kita nak Ar-Rayyan. Saya lagi silap-silap kalau penghuni dia golongan muslimah ni kan mai seorang, suami tak mai. Suami dia mai tengok nama Ar-Rayyan ni. Nikah lagi kahwin ni aku ni. Kacau kan. Jadi tak apa saja melawak. Ar-Rayyan makna pintu. Salah satu daripada pintu-pintu syurga. Nabi kata la yadkhulu minhu illa as-saimuna yaumal qiyamah. Tidak masuk pintu syurga ini melainkan orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Kita akan masuk pintu ni. No. Orang lain tak masuk. Orang yang tak puasa tak masuk pintu ni. Dia pun masuk pintu lain. Orang dia pun masuk syurga lah kau walaupun tak puasa. Masuk kalau dia beriman. No. Tapi setelah dia azab dosa dia, dosa tak sembahyang dia, dosa tak puasa dia, dosa tak keluar zakat dia, habis semua, la ilaha illallah ada di hati dia. No? Maka dia boleh masuk syurga. Tapi tak masuk pintu ni, pintu lain. Pintu Ar-Rayyan ni disediakan oleh Allah khas untuk orang-orang yang berpuasa. Masuklah. Maka fayuqalu, maka dia seru pada hari kiamat esok, aina as-saimun, mana dia orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, maka orang berpuasa ni pun pakat bangkit, meneru, pakat pi masuk dalam pintu syurga. Nama dia Ar-Rayyan. Kita semua insya-Allah akan masuk. No. Habis dah masuk orang yang berpuasa ini, ughliq, lalu pintu tu ditutup. La yadkhulu ahadun ghairahum, tak masuklah seorang pun selain daripada orang yang berpuasa. Tutup, habis, tak buka lah. Inilah keistimewaan kita yang berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apa yang saya nak sebutkan, nak simpulkan di sini, marilah kita mencari syurga Allah di bulan Ramadan ini. Itulah harapan kita. Siang dalam kita berpuasa ni, apa yang kita harap? Kita harap syurga Allah. Kita ibadat malam, apa yang kita harapkan? Nak syurga Allah, nak Ar-Rayyan. Biar lagu tu. Nabi bersabda, man shama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan Allah. Harap apa? Harap syurga Allah, itu yang kemuncaknya. Selain daripada pahala, selain daripada keampunan, selain daripada Allah lipat gandakan pahala, kita nak semua tu akhirnya akan menempatkan kita di syurga Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, Nabi kata lagi, dan siapa yang qiyam Ramadan, qiyam ni maksud malam, peribadat malam, tarawih dan sebagainya, imanan, dalam keadaan beriman, wahtisaba, dan hati dia mengharapkan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang telah lalu. Maknanya hati kita ni siang malam kena sentiasa duk harap ke Allah, duk harap syurga Allah, duk harap pahala Allah, duk harap keampunan Allah. Yang besarnya syurga lah. Sebab tu mai Ramadan putihat abwabul jannah. Nabi sebut lagu tu pasal apa? Sebab nak suruh kita bila masuk syurga, apa yang kita cari, kita tak cari yang lain melainkan syurga Allah. Nak sampai ke syurga Allah, kena ada rahmat Allah, kena ada keampunan Allah. Dan ini semua terdapat di dalam Ramadan Al-Mubarak. Dan sifat mengharapkan Allah selain pada hati kita, selain pada hati lah, aduh, ya Allah, bagilah syurga kat aku, bagilah.
Tapi biarlah cara kita puasa tu, Allah tengok cara kita berpuasa, kita tu orang yang betul-betul mengharapkan Allah. Maknanya kena puasa yang terbaik, yang paling elok. Jangan takat tak makan tak minum aja, tapi sembang mohong bagi dua. Bulan puasa pun menganyam ketupat, tak ada nak raya lagi. Mengupat kata, duduk mengupat sembang pasal ni lagu ni, taklah rasa lapar sangat sah ya ketujuh. Jadi Allah tengok pun tak ada sifat harap, tak jaga mulut, tak jaga mata, tak jaga telinga. Kan? Biar kita cara kita berpuasa tu Allah tengok, dengan kita memelihara segala larangan puasa tu, maka Allah nampak dia ni harap aku sungguh. Begitu juga malam. Ibadat sungguh-sungguh. Biar Tuhan kesian kat kita tengok, dia ni harap sungguh kat aku. Kalau buat tarawih 20, buat cara 20 elok. Buat 8, buat cara kemas-kemas elok. Ni buat tarawih 2 rakaat setengah. Mazhab apa kita tahu. Ahli sunnah wal jamaah 20, 8. Ni 2 setengah. Belah pi. Ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang ni nama dia ahli punah wal ghanah wal balaliat. Main-main solat, mayang apa puasa, semayang dak umpamanya, benda-benda yang tak baik buat, maka tak ada sifat ihtisabah dalam diri kita. Yang Tuhan tengok keadaan kita, tak ada sifat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihtisabah tu kita terjemahkan dalam diri kita dalam hidup dalam Ramadan ini dengan hati duk harap kepada Allah, syurga Allah. Kemudian dengan amalan kita siang hari, malam hari, yang terbaik yang Allah menilainya sebagai hamba yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ada kata kerel orang tuan dia tak ada ayam kali ni. Semua hand sanitizer ni ada, tak patut dah sembuh tu. Jadi yalah, walaupun kita dalam keadaan berpuasa, kita meneruskan ibadat kita, aktiviti kita di Darul Faizin ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini adalah amal-amal soleh yang kita nak gambarkan kepada Allah, yang kita mengharapkan Allah. Tunggu pas lohong duduk kan mengantuk ni makin awal. Tapi kita berjaga nak dengar ayat Allah, nak dengar hadis Rasulullah. Pasal apa? Mudah-mudahan Allah nilai kita orang yang mengharapkan Allah. Duduk di tempat mengaji lagu ni boleh. Kalau duduk di kampung tak tentu. Kita jaga tak lagi kat Minah dia main. Bawa cerita, lepas tu duduk tengah petang sikit, mami jarum pula main. Lah kita jadi duduk di sini, tumpukanlah, pertingkatkanlah ibadat puasa kita yang terbaik, tambahlah dengan amalan-amalan yang lebih, supaya inilah peluang Allah bagi rezeki kat kita untuk berada dalam keadaan yang Allah tengok kita, apa yang kita buat. Kita orang yang mengharapkan Allah, ihtisab tadi, mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadilah dekat tu, mohon maaf jika ada salah dan silap. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay.
Tapi rumah tak kita tengok pun tu. Oh, dia nak tengok. Ha. Dan nak tidur ni apa saya balik? Buat kawan dia lah. Nak tunggu tengok pun tu. Pesan lagi tu tak? Kita pakai